Kembali bersiaran seperti yang aku janjikan. Aku nak sambung berkenaan dengan obesity. Okay, kalau sebelum ni aku menyentuh berkenaan dengan sejarah obesity aku. So daripada umur 30-an hingga 38. Okay, itu peak obesity aku. Hari ini aku nak menceritakan berkenaan dengan kaedah pada masa tu, ya, sebab aku telah mencuba pelbagai kaedah untuk menguruskan badan, dan aku akan cerita pada masa aku umur 30-an, 38. Apakah kaedah yang aku guna masa tu dan ianya bersesuaian untuk aku pada masa tu. Okay. Ada sebabnya kenapa aku sebut macam tu. Okay. So, pada umur 38 aku dalam lebih kurang macam tu, aku memulakan sesi menguruskan badan aku, ataupun aku memulakan proses untuk menguruskan badan. Dan aku akan menceritakan satu demi satu langkah yang aku buat, tidak ada rahsia. Okay, ini khas untuk mereka yang ada masalah, okay, masalah kegemukan, masalah obesity. Okay, so langkah pertama aku akan cerita dekat depan. Kita jumpa di depan. Okay, so kita sambung. Okay, yang pertama sekali, ini paling mustahak, apa yang korang kena buat adalah korang kena bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Dia bukan setakat perubahan yang biasa, tapi satu nekat. Okay, satu nekat untuk betul-betul berubah. Sebab biasanya kebanyakan orang akan give up. Okay, kebanyakan akan give up di tengah jalan. Separuh jalan pun kadang-kadang tak sampai. Azam memang kena tinggi. Kena tinggi sangat-sangat. Sebab akan ada banyak rintangan. Yang perlu korang bersabar dan korang kena hadapi. Okay, so macam aku punya, orang kata, nekat aku disebabkan aku mula menghadapi masalah kesihatan. Okay, so aku mula menghadapi masalah kesihatan yang kalau aku tak berubah, aku akan mati. Aku akan mati awal. Aku akan mati muda. So, ini sangat-sangat penting. Okay, sebab aku tengok ramai yang berniat nak kurus badan, tapi end up tak berjaya. Okay, itu yang pertama. Kalau korang tak lepas yang pertama, korang tak libat yang lain. Okay, so korang kena cari apa korang punya, orang kata, sumber kekuatan. Alright, so itu yang pertama. Yang kedua, kat depan. Okay, so aku nak cerita yang kedua. Okay, so ini yang aku buat pada proses menguruskan badan ataupun mencapai berat badan optimum. Yang kedua adalah dari segi pemakanan. Memang tak boleh buat apa.
Okay, so korang kena sacrifice makanan. Okay, so bukan nak menjadikan makanan itu sebagai musuh, tapi ya, terutamanya gula, makanan bergula. So jangan salah faham kalau gula itu hanya pada gula putih, tapi gula karbohidrat. Okay, gula karbohidrat. So aku mula meninggalkan minuman manis, segala bentuk minuman manis yang sebelum tu adalah favourite aku. Pepsi ke, Coca-Cola ke, teh ais ke, Milo ais ke, Milo dinosaur ke, apa-apa saja bentuk minuman bergula, korang kena tinggalkan. Okay, so itu kata cabaran memang besar sebab benda manis ni dia macam dadah. Okay, so ataupun dia macam rokok lah. Yang mana mengisap rokok tu, sebab aku tak isap rokok. Okay, dia punya ketagih dia tu sama lah. Okay, so korang punya craving tu pada makanan bergula memang teruk. Okay, dia akan beri kesan minggu pertama memang kesan teruk gila. Memang susah gila. Korang kena tinggal makanan manis. Korang start dengan minuman dulu. Okay, korang kena start dengan minuman dulu. Dan makan nasi cuma segenggam. Okay, kalau korang makan tengah hari ataupun korang makan pagi, katakanlah pagi korang dah ambil nasi lemak sebungkus. Okay, so itu saja. Kalau tak tahan tu, makan pula katakan dalam tengah hari, limit pada segenggam nasi or less. Kalau genggam hampa besar, kecilkanlah sikit, tapi segenggam nasi saja. Okay, itu sahaja. Dan banyakkan makan sayur. Okay, sayur banyakkan. Dan kalau korang nak try Atkins diet, boleh jugalah. Atkins diet ni dia, kalau muda-muda mungkin okey. Sebabkan keupayaan badan untuk orang kata proses protein tu baik. Sebab Atkins ni banyak protein. Ya. So Atkins banyak protein. So berhati-hati. Apa lagi tadi? Atkins banyak protein. Sebab dia makan protein banyak. Muda okey lah. Kalau ada umur-umur ni mungkin untuk proses protein tu badan agak kurang sikit. Okay. So pemakanan. Sebab untuk kurus 70% datang daripada pemakanan. 30% datang daripada exercise. Yang tu yang aku akan cakap pada bahagian yang ketiga. Okay, bahagian yang ketiga kita tunggu di depan. Aku dah naik bukit sambil bercakap tadi. So ambil yang ketiga. Yes, exercise. Ya, benda yang paling aku malas sebelum ni. Memang aku bukan jenis kaki exercise. Bukan jenis orang yang suka bereksersis. Sejak dah bangku sekolah, aku selalu skip, tak mau main bola. Aku selalu skip masa exercise, masa PJ. Ini memang kaki tuang punya. Sebab memang malas. Sebab aku tak minat dengan sukan dah dari kecil. Okay, so nak kurus 30% kena datang dari exercise. So exercise yang macam mana? Macam ni.
Jangan mulakan dengan exercise yang teruk-teruk. Mulakan exercise yang ringan-ringan dahulu, dan aku cadangkan dengan berbasikal. Disebabkan badan kita berat, kita perlukan low impact cycling, low impact exercise. So cycling adalah low impact exercise. Korang yang berat badan tinggi tu, 100 kilo tu, korang boleh bayang kalau korang katakan korang pilih cycling, running lah. So running memang teruk. Okay, sebab dia akan bagi impact pada lutut dan korang memang cepat letih dan penat. So cubalah cycling. Kalau tak ada duit, belilah basikal murah-murah, tak perlu pun yang mahal-mahal. Okay, cycling ni korang boleh kayuh basikal pusing taman ke. Kalau korang boleh dapat 5 km sehari, sebab kalau korang boleh kayuh 5 km, bolehlah dapat dalam 200 kalori. Okay. Kalau tak ada basikal, buatlah berjalan kaki pusing taman. Petang-petang tu cuba dapatlah dapatkan dalam 3 kilo, 2 km, 3 kilo. Okay. So exercise hari-hari. So itu kena buat exercise hari-hari. Waktu petang balik kerja ataupun waktu pagi, korang kena biasakan diri dengan exercise. Okay, macam aku, aku ada basikal. Aku beli basikal mountain bike awal-awal dulu, yang murah tu, harga 400-500 tu. Itulah aku mulakan dengan tu. Okay, so pilih exercise yang low impact dan fun, yang korang boleh enjoy. Okay. Kadang-kadang switch lah. Kalau tak mau basikal, kita jalan-jalan pula. Okay, so itu yang kedua. Kita jumpa di depan lagi. Kayuh pergi ke arah UUM, tapi tengok belah sana gelap, so tak jadi kayuh. Sekarang ni belah Kedah, kalau petang-petang mesti hujan punya. So tadi pun dah hujan dah. So ambil kesempatan berhenti hujan, kita kayuh ikut laluan biasa aku. Saja hari ni aku nak tunjuk, aku beli Porsche bag. Okay, jenama, tapi ni tipu lah, ni bukan jenama dia lah. The North Face. Harga pun murah dia sebab aku punya Porsche bag tu dah rosak, tali dah putus, malas aku nak jahit. So tengok yang ni pun waterproof, saiz pun besar dan color merah. Aku suka color-color yang terang sebab nak improve visibility. Okay, biar nampak pelik, biar nampak orang kata pelik, tapi orang nampak kita. Sebab cycling ni, hidup dan mati bergantung pada sejauh mana orang nampak kita. Okay, sajalah nak share. So bila kayuh basikal, improve your visibility. So the more vibrant color on your body, lebih visible kita pada orang lain. Alright. Okay, so yang ketiga aku cerita kat depan. So yang ketiga, yang ni nak kena buat investment sikit lah, sebab kena membeli orang kata gadget, peralatan gadget. Kita semestinya lah, kalau korang tak ada budget, tak payah beli pun tak apa. Tapi sebab aku ni orang IT, orang teknologis, so aku sukakan data, aku suka ada capability untuk record aku punya progress. So aku beli
Aku beli orang kata peralatan yang memudahkan aku untuk record aku punya progress, track aku punya progress. Ini pun penting juga, korang kena track progress. Okay, so apa barang yang aku beli? Okay, antara barang-barang yang aku beli pada masa tersebut, yang pertama, aku cerita kat depan nanti. Aku cerita kat depan. Alright, barang yang aku beli. Beli yang pertama adalah jam Garmin. Okay, jam untuk aku berexercise dan boleh track apa yang aku buat, aktiviti-aktiviti yang aku buat. Okay, contohnya kalau aku cycling, aku boleh keep track aku punya progress, berapa kalori terbakar, berapa lama aku cycling, berapa jauh aku cycling, bagaimana performance aku, berapa kilometer sejam. So semua data-data tu akan disimpan. So aku gunakan jam untuk track. Okay, sport watch, belilah yang aku masa tu kalau beli Garmin Vivo Active. So saiz pun agak besar sikit masa tu, agak besar. Tapi okey sebab dia ada GPS, dan juga dia boleh track aku punya heart rate. Aku kena jaga juga heart rate sebab tak boleh over daripada apa yang badan aku mampu. So kita boleh track heart rate kita boleh track progress aktiviti kita. Okay, so penting tu beli jam. Kalau masa tu jam yang aku beli tu harga mahal sikit lah, dalam RM1,000 juga lah. Tak perlu beli sampai RM1,000. Orang boleh beli macam jam apa nama Mi Fit yang ada GPS lah, yang brand-brand Xiaomi yang harga dalam RM400, RM500, dah ada GPS dah sekali. Okay, so Garmin ni sebab yalah, berdasarkan pada pembacaan aku, Garmin ni sebab dia fokus punya hardware manufacturer. So lebih baik aku beli brand yang ada quality, bukan nak mengatakan tak ada quality, tapi known for its quality. Okay, so beli jam, invest. Sebab nanti kita nak buat calculation nanti. Calorie in, calorie out. Itu penting tu. Nanti aku cerita berkaitan dengan teknik-teknik yang perlu difahami, perlu dipelajari. Okay, so kita kena tahu berapa calorie out. Okay, dengan adanya jam. Dan jam Garmin juga akan buat calculation. Dia akan bantu kita buat calculation dari segi orang kata dia boleh track fitness kita. Alright, so beli jam Garmin. Okay, yang lain nanti aku cerita lagi. Digital weight scale. Okay, digital weight scale ni kenapa aku beli digital yang boleh connect dengan telefon. Okay, yang boleh connect dengan telefon. Penting tu. Bukan apa? Sebab mudah kau nak record. Okay. Mudah untuk buat record sebab dia terus synchronize dengan phone. So masa aku beli dulu ada Xiaomi Digital Weight. Okay, so brand Xiaomi dia boleh synchronize dengan Xiaomi punya Fit application dan dia boleh simpan progress weight kita dalam tu. So tak perlulah nak kena punch in, nak kena simpan data. Boleh je kalau nak beli yang digital, yang non digital. Okay, so ikut masing-masing. Tapi masa tu aku beli digital weight yang boleh combine, boleh sambung terus kepada phone. Yang boleh sambung kepada phone. Okay, sebab nak track progress, data adalah sangat-sangat penting. Sebab aku timbang hari-hari Aku timbang hari-hari apa progress yang berlaku pada badan aku. Setiap gram adalah penting. Sebabnya kita nak dapat penurunan berat yang cepat. So make sure aku track hari-hari. Aku rasa dua barang tu dulu lah kot. Sebab kalau nak cerita yang lain, banyak lagi barang lain. Contoh basikal. Tu basikal apa aku beli. Tapi aku rasa dua gadget yang paling penting. Gadget yang paling penting untuk
kena ada. Okey, kita sampai di perhentian bas Changlun. Okey, aku ambil laluan ke arah lain hari ni sikit. Okey, perhentian bas Changlun berhadapan dengan KFC. Okey, aku akan ke kanan. So, aku akan sambung cerita aku depan lagi. Betul-betul tu nampak lori tu yang berhenti kat tengah jalan tu, warna hijau tu. Tayar dia meletup sebelah aku. Tayar dia meletup macam bom. Aku terkejut. Nasib baik. Nasib baik dia punya debris dia tak kena aku. Dia berhenti tu. Tayar, sepihan tayar dah ditarik tengah jalan. So cukup bahaya. Macam nak lurus jantung. Kadang-kadang bukan kecewaan kita. Bila ada benda yang tak jadi tu, dia akan jadi jugalah. So aku benda sebaik tak kena. Alright, kita sambung yang kelima. Yang kelima kot. Yang kelima iaitu application. Application yang aku masukkan kat sini adalah untuk buat tracking. Okay, so kalau tadi kita dah ada hardware, so kita kena ada software untuk kita buat tracking. So mungkin pada awal tak biasa lagi. So untuk menguruskan badan, formula yang mudah, calorie in, calorie out. So kalori yang korang masuk dalam badan korang kenalah kurang daripada kalori yang keluar. Okay, so maksudnya korang kena exercise lebih ataupun kena belanjakan lebih kalori dan kurangkan kalori masuk ke dalam badan. Alright. So biasanya aku gunakan application lah untuk track ni sebab pada awal-awal mungkin tak biasa. So aku akan track dengan menggunakan software macam contoh software yang boleh track makanan apa yang korang consume. Aku lupa nama software dia, nanti aku share link dia. So macam lori ni bahaya sungguh. Okay, berhati-hati bila duduk sebelah lori. So hazard boleh terjadi bila-bila. Okay, so korang kena track. Korang kena track apa yang korang masuk, apa yang korang keluar. MyFitnessPal, okay, MyFitnessPal software tu je boleh track makanan kita. So apa yang kita makan hari-hari, macam contoh kalau korang makan nasi lemak, so sebungkus nasi lemak tu boleh mengandungi 450 kalori sebungkus. Boleh sampai 500 ke 600 kalau kata jenis yang heavy punya nasi lemak. Nasi lemak yang biasa-biasa mungkin 400 lebih. Okay, so kalau kau makan sepinggan nasi, nasi kosong 400 kalori, dan biasanya kalau kau makan sekali dengan lauk-lauk, satu pinggan boleh jadi dalam 1000 kalori, boleh sampai 1000 kalori. Okay, 800 ke 900 kalori. Kau orang pakai makan mi boleh ke 600-700 kalori. Mi sup ke, mi kari ke, berbeza-beza bergantung pada maklumat, tapi secara bergantung pada apa konten dia. So software tu ada. Okay, kalau tak biasa lagi gunakan software untuk track pemakanan in dan juga exercise. So dari situ korang boleh make sure korang punya daily calorie adalah negatif. Okay, so gunakan software untuk keep track calorie in, calorie out. Alright. Okay, so itu penting untuk difahami. Disebabkan kenapa kita kena faham calorie in, calorie out. Ini adalah untuk memastikan kita sentiasa negatif kalori. Setiap kilo badan memerlukan, okay, setiap kilo lemak badan
memerlukan 3,000 kalori. Aku rasa lah, aku ingat aku lah, 3,000 kalori bersamaan dengan okay, kalau korang boleh buat kira-kira dia 3,000 kalori 1 kilo berat badan nak turun. So korang kena negatif, korang kena kira badan supaya dalam negatif. 5 kilometer kalau korang boleh lari akan membakar dalam 400 kalori. 400 kalori sahaja. Okay, so dia bakar 400 kalori. So 10 km 800 kalori. Half marathon dalam, kalau half marathon maksudnya korang kali 2 lah. 1,008 kali 8 2 kali 8 1,600, bawah 2,000 kalori. So baru 1,600 kalori. Korang perlukan 3,000 kalori nak bakar 1 kilo lemak badan. So itulah kalori biasa yang korang kena calculate. Dan juga okay, dan juga korang kena surplus dengan basal metabolic rate, okay, BMR. So BMR ni yang ni semua surplus badan lah. So maksudnya kita boleh makan sebanyak 800 kalori untuk make sure badan kita boleh survive. So calculation ni nanti aku boleh ajar kemudian lah, macam mana kita nak calculate, kaedah yang paling biasa aku gunakan untuk calculate supaya badan kita sentiasa dalam negatif kalori. Alright, so kita sambung lain di depan. Yang terakhir mungkin kita once kita dah dapat dah rhythm kita hari-hari. Okay, so kita boleh cuba kurangkan. Kalau kita makan 2 kali sehari, 3 kali sehari, kurangkan jadi 2, and then kurangkan jadi 1. So teruskan untuk mengurang berat badan secara konsisten. Okay, so itu antaranya. Dari segi exercise pun sama. Dari segi exercise, so kalau ni tingkatkan lagi exercise lah, kemampuan badan untuk exercise. Kalau dah boleh cycling, badan dah nampak kurus, turun, yalah, mungkin daripada 100 kilo dia akan turun 5 kilo. Ini aku kena bagi tahu lah. Sebab kebiasaannya orang akan frust bila dia hit plateau. So awal dia seronok, dia boleh turun 5 kilo. Suddenly katakan daripada 100 kilo ke 95 kilo, tiba-tiba dia stagnan. Sebab macam aku, badan aku boleh turun daily 500 gram, 400 gram. Every day aku try. Tiba-tiba badan aku stop dekat 95 kilo. Okay, so badan aku stop dekat 95 kilo. Rasa dekat 4 hari. Okay, 3-4 hari dia stop. Okay, korang jangan risau. Benda ni biasa. Okay, dia akan, macam aku, every 5 kilo dia akan stagnan, dia akan plateau. Ush. Dia akan plateau setiap 5 kilo. So korang kena berjaga-jaga yang ni, sebab kebanyakan akan give up disebabkan tidak ada perubahan. Okay, 3 hari tak ada perubahan, 4 hari tak ada perubahan, so mulalah nak give up. So bila give up tu, dia kena don't give up. So apa yang korang kena buat, korang kena mungkin kena modify sikit. Korang punya exercise kena lebihkan sikit lagi. Kena modify. Dan make sure jangan snacking, snacking, don't. Jangan duk antara korang punya makan tu, korang pergi buat snacking. So, korang mungkin heran nampak perbezaan video ni dengan video sebelum ni. So, masalah utama dengan GoTo ni adalah aku punya ranting sikit lah dengan GoTo.
battery life dia. So disebabkan aku gantung, battery life dia dalam 30 minit habis. Okay, so korang kena make sure sebab dia tak ada indikator yang mengatakan bahawa bateri dah habis. So kalau 30 minit recording, 30 aku rasa 40 minit lah maksimum. 40 minit recording, bateri korang dah habis. So itu sebabnya kenapa aku sambung recording hari ni, aku sambung aku punya video hari ni, disebabkan video aku terputus. Okay, so just aku nak conclude video aku berkenaan dengan obesity. So sepanjang proses aku menguruskan badan dalam masa 3 bulan, seperti yang aku katakan, tidak ada benda yang special aku buat, hanya aku bergantung betul-betul dengan willpower aku dan juga aku punya regime aku. Regime pemakanan dan juga regime exercise. Aku betul-betul niat, betul-betul fokus. So aku boleh tunjuk, kau boleh tengok kat video badan aku, progress aku. Dan kau boleh tengok apa yang aku buat. Cycling, aku buat pemakanan. Dan pemakanan ada beberapa kaedah yang aku gunakan. Sebelum ni aku gunakan Atkins. So aku make sure aku just makan protein. Kalau boleh aku cut terus karbohidrat. Mungkin itu ada perbalahan sedikit di kalangan nutritionist. Aku tak mahu yang tu sebab aku ada objektif aku adalah untuk menguruskan badan. So aku buat 3 bulan. Okay. So nanti kalau letak video aku, kau boleh tengok kat sini progress exercise aku. Tapi sayangnya aku tak buat betul-betul recording aku punya weight, gambar weight loss aku. So kalau korang yang betul-betul determine nak buat weight loss punya journey, kau ambil lah video banyak-banyak, kau ambil lah gambar banyak-banyak di sepanjang progress. Kau buat progress by 5 kilo. So setiap 5 kilo kau ambil gambar badan korang, kau ambil gambar korang punya activity sikit-sikit. So later on kau boleh buat video sikit nanti. Okay, so sayang aku tak buat, so korang cuba buat lah yang tu. Okay, memang tak ada benda lain. Memang tak ada benda lain yang aku buat. Exercise, jaga makan, daily weight record, hari-hari calculate calorie in, calorie out dengan weight. Berapa weight yang aku lost. Okay. So, sekejap. Okay. So, yeah. Kalau korang betul-betul, memang yang ni betul-betul perlukan determination korang. Okay. Hidup atau mati. Ya, korang kena buat betul-betul. Kalau tak buat, memang korang, aku kata matilah. Disebabkan mungkin agak berat. Tapi kalau korang tak buat, memang badan di hidup korang akan jadi teruk. Dan akan jadi merana. Akan menyesal kemudian hari. Okay, so itu saja aku punya kesimpulan. Aku rasa yang itu saja aku nak sampaikan sebagai penutup kepada video ni. Dan aku ucapkan good luck kepada mereka yang betul-betul nak buat ataupun nak menurunkan berat badan dan mencapai berat badan ideal. So, pastikan determination korang kuat. Sebab sepanjang journey untuk menguruskan badan amatlah menyeksakan. Dan pada yang kata kena gunakan kaedah yang orang kata yang sihat, ya betul, aku setuju macam tu. Okay, so cuma aku ada objektif, aku nak kuruskan dulu badan aku, and then later on I try to find my own way to maintain. Sebab
menguruskan badan adalah satu, untuk mencapai kita punya BMI adalah satu perkara. Untuk mengekalkan BMI adalah satu perkara. Okay, so aku make sure aku dapat kurus dulu, and later on aku cuba mencari kaedah untuk aku maintain berat badan aku supaya never again aku menjadi 100 kg. Okay, yang tu another topik yang akan aku bincangkan, bagaimana aku nak mengekalkan berat badan, apa yang aku buat, apa kesalahan-kesalahan yang aku buat, kesilapan yang aku buat sepanjang proses mengekalkan berat badan. Okay, so basikal aku sebenarnya hari ni petang ni aku cuci. So cuaca tadi tak elok, nak hujan dengan berangin kuatnya. So itu sebab aku tak kayuh. 6.30 aku siap basuh, tengok cuaca pun nampak macam baik, tiba-tiba okey. So aku pun kayuh lah. So just short cycling, boleh dapat 5 kilo pun tak apa dah, sebab dah lewat dah pukul 7 apa. Kita kayuh pelan-pelan, just dapatkan sedikit exercise. Okay, so kena ada exercise, hari kena ada exercise. Itu kaedah maintain yang aku gunakan, nanti aku cerita lah yang tu. Alright, so keep healthy, keep fit, make sure never again 100 kilo. Jumpa di lain masa. Jumpa di hadapan. Bye-bye.